Benarlah kata netizen di luar sana oleh warga maya bahawa untuk menjadi para walaun-walauntit, syaratnya adalah harus menjadi bodoh, tiada otak ataupun bangang sahabat-sahabat semua. Ya, beberapa hari yang lalu walaun-walauntit ini menyerang sosial media Menteri MITI Tengku Zafrul dan bertanyakan kepada Menteri, katanya apa faedah mereka, apa yang mereka dapat dengan pelaburan-pelaburan yang masuk di dalam negara kita ini. Wow, sampai soalan begitu pun boleh ditanya sahabat semua. Nampak sangatlah kebodohan, nampak sangatlah kedangkalan otak mereka ni. Memang bodoh lah para walaun ni ya. Jadi sahabat semua, hari ini saya ingin membawakan anda jawapan daripada Tengku Zafrul berkaitan dengan soalan-soalan yang ditujukan oleh para walaun pentaksub PAS kepada Tengku Zafrul. Ayo kita tonton video ini. Tempoh hari saya jawab soalan, apa yang rakyat dapat apabila pelaburan masuk? Saya jawab, pekerjaan. Lepas tu ada pula yang tanya, yang tak dapat kerja tu apa yang kita dapat? Wow, hebat soalan daripada Encik Abdul Aziz ni. Nak bagi mudah faham, saya cerita macam ni lah. Ali dapat kerja sebagai engineer di kilang yang dibuka oleh pelabur. Ali asal dari Baling, kilang kat Penang. Jadi Ali kena pindah Penang. Dia bawa satu family, isteri dan anak-anak. Kat Penang, Ali sewa rumah Mamat. Jadi Mamat dapat pendapatan. Nak beli barang rumah, dia pergi kedai runcit Acong. Acong pun dapat pendapatan. Ali suka makan kat restoran Mak Munah. Mak Munah pula dapat juga pendapatan. Nak gunting rambut, Ali pergi kedai Mutu. Mutu pun dapat pendapatan. Jadi semua orang tempat Ali belanja akan dapat pendapatan. Ali juga selalu kirim wang balik ke kampung untuk tampung perbelanjaan orang tua. Setiap kali ibu bapa dia belanja kat kampung, orang kampung dapat manfaat daripada gaji Ali. Ali bayar cukai pendapatan. Semua perniagaan yang dia belanja tu pun bayar cukai juga. Duit cukai ni pergi mana, tuan-tuan? Pergi kepada kerajaan. Kerajaan buat apa dengan duit cukai ini? Sediakan kemudahan untuk rakyat. Jalan raya, hospital, sekolah, polis, bomba, semua ni dari duit cukai. Saya nak tanya balik pada Encik Aziz yang tanya soalan ini. Encik Aziz pernah guna jalan raya tak? Pernah pergi klinik kerajaan atau hospital tak? Anak-anak Encik Aziz pergi sekolah tak? Kalau ya, maknanya walaupun Encik Aziz tak dapat kerja di kilang yang dibuka oleh pelabur, Encik Aziz tetap terima manfaat daripada pelaburan yang masuk ke negara kita. Terbaik sahabat semua, itu dia pencerahan singkat daripada Tengku Zafrul dengan example, contoh yang begitu senang untuk difahami. Tapi tidak pastilah kalau para walaun ini memahami apa yang dikatakan ataupun pencerahan yang dibuat oleh Tengku Zafrul ini. Karena kalau hati sudah hitam, itu apapun yang kita terangkan, apa yang kita katakan, seperti mana pencerahan Tengku Zafrul, pastinya mereka akan tolak. Mereka akan mencari berbagai alasan untuk menidakkan apa yang dilakukan oleh kerajaan, usaha kerajaan khususnya di dalam membawa pelaburan-pelaburan yang masuk di dalam kerajaan negara kita hari ini. Jadi simple pencerahannya, tapi padu sahabat-sahabat semua. Jadi sebelum saya akhiri, saya juga ingin memberikan sedikit perkembangan. Beberapa hari ini tular di media sosial berkaitan dengan isu garis panduan. Jadi hari ini Perdana Menteri kita Datuk Seri Anwar Ibrahim memberikan sedikit pencerahan ataupun jaminan apabila Datuk Seri menyatakan tiada keperluan garis panduan ke rumah ibadat bukan Islam, yang perlu hanya jaga akidah, kata Perdana Menteri kita. Jadi itu antara respon daripada Perdana Menteri apabila ditanya oleh para wartawan. Jadi dia menyatakan bahawa memang tiada keperluan untuk menetapkan garis panduan mengenai pembabitan umat Islam ke majlis atau upacara di rumah ibadat bukan Islam, tegas Datuk Seri Anwar Ibrahim. Perdana Menteri menegaskan umat Islam sebenarnya hanya perlu menjaga akidah dan mematuhi peraturan agama yang sudah pun ditetapkan. Dan tidak perlu bagi penjelasan berhubung peraturan atau garis panduan. Yang perlu adalah orang Islam jaga akidah dia, bahwa ada peraturan dan ada yang tak boleh dilanggar.
Tapi untuk menyantuni masyarakat pelbagai kaum dan pelbagai agama ini tidak ada masalah, kata Datuk Seri lagi. Jadi seperti saya datang di sini hari ini di Batu Cave ya petang tadi, Datuk Seri hari ini bukan untuk mengikuti upacara agama katanya kepada pemerintah ketika melawat Batu Cave di sini petang ini. Beliau berkata demikian bagi mengulas keputusan Jemaah Menteri hari ini yang bersetuju bahawa JAKIM boleh memberikan nasihat kepada umat Islam di negara ini berkaitan keperluan menjaga akidah ketika mengikuti ya majlis sambutan perayaan, upacara kematian, kunjungan dan penganjuran majlis di rumah ibadat selain Islam. Jadi terdahulu kenapa perkara ini muncul? Karena Menteri Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Dr. Muhammad Naim Mokhtar dan Menteri Perpaduan Datuk Aaron Agang Dagang dalam kenyataan bersama dilaporkan berkata nasihat itu untuk bagaimanapun tidak bersifat dasar. Dalam pada itu, Anwar berkata, keputusan kabinet berhubung keputusan itu akan dipersembahkan kepada Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Agama Islam, Sultan Perak, Sultan Nazaruddin Muhyiddin Shah, katanya. Bagaimanapun beliau tidak memaklumkan bila hasil masalah itu akan dipersembahkan kepada Sultan. Jadi itu antara perkembangan terkini ya berkaitan dengan isu itu. Dan antara satu lagi isu yang hangat juga diperkatakan oleh pembangkang, sehingga ada segerombolan pesawat-pesawat membuat himpunan, ya mungkin ada tangan gaib yang menjadi sponsor mereka dan sebagainya. Hari ini Datuk Seri Anwar Ibrahim ya membuat kenyataan isu beras dan juga harga belian lantai padi akan dirungkai minggu depan. Jadi ini antara keputusan ataupun sebelum ini pernah diumumkan oleh Perdana Menteri ya di dalam Dewan Rakyat sebenarnya. Jadi segala persoalan berkaitan isu padi dan bekalan beras bakal terjawab bila Menteri Pertanian dan Keterjemahan Makanan Datuk Seri Muhammad Sabu akan membuat kenyataan mengenainya di Dewan Rakyat pada 13 Februari ini. Juru cakap Kerajaan Perpaduan Wabi Fahmi berkata, kenyataan itu akan merangkumi isu harga lantai padi. Jemaah Menteri hari ini juga dimaklumkan oleh Menteri Pertanian dan Keterjemahan Makanan bahawa beliau akan menyampaikan kenyataan Menteri di Parlimen pada minggu depan. Kenyataan itu adalah mengenai isu beras, khususnya berkaitan harga lantai padi, katanya kepada sidang media pasca mesyuarat kabinet hari ini. Jadi itu antara perkembangan lain sahabat semua, ya, isu beras, isu belian lantai padi dan sebagainya. Yang mana kalau kita lihat ya himpunan-himpunan yang dibuat ya oleh pesawat-pesawat ini ya yang berasal daripada kedai ini, mereka mahukan jualan lantai padi itu dinaikkan ya kepada 1.800. Dan perlu diingat dua tahun yang lalu atau tahun 2023 kerajaan telah pun menaikkan ya jualan lantai padi ini yang tidak pernah dinaikkan oleh kerajaan-kerajaan sebelum ini. Termasuklah kerajaan PAS, Bersatu Perikatan Nasional. Jadi tahniah sekali lagi, dalam masa 3 tahun ini kerajaan akan menaikkan ya harga jualan lantai padi dan akan diumumkan pada 13 Februari di Dewan Rakyat oleh Datuk Seri Muhammad Sabu. Terbaik, jadi itu saja daripada saya sahabat semua. Kiranya anda mau berikan sebarang komen, pandangan, anda boleh berikan di dalam ruangan komen. Terima kasih. Izinkan saya untuk mengundurkan diri dan seperti biasa peribahasa mengatakan tapapun kangkap 2 ton keinginan. Dalam bahasa Melayunya, tepuk dadah, tanya selera. Sekian daripada Orang Indo Channel, saya kita berjumpa lagi. Bye-bye.